Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita dalam kuliah Ramadan pada hari yang ke-23 pada hari ini 16 Mei 2020, Ramadan yang ke-23 1441. Kita sudah pun masuk PKP hari yang ke-60, tuan-tuan. Mudah-mudahan kesemuanya kita walau di mana tuan-tuan dan puan-puan berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya dedikasikan kuliah kita pada hari ini buat semua guru di seluruh negara khususnya dan seluruh dunia amnya. Di negara kita tanggal 16 Mei setiap tahun kita akan pasti menyambut selamat Hari Guru. Ya, saya ingin sekali untuk mengajak ke semua kita tanpa kecuali untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga guru, warga pendidik yang telah pun berkorban buat umat ini sejak zaman berzaman, generasi selepas generasi, bermula daripada awal sehingga akhirnya, bermula daripada zamannya Nabi SAW. Sebenarnya kalau Islam bermula dengan Baginda SAW yang menjadi maha guru kepada seluruh guru-guru di dunia Islam ini, tuan-tuan. Bahkan kemanusiaan sangat terhutang jasa dan budi, ya, kepada Baginda SAW yang telah menjadi guru kepada seluruh umat manusia, merupakan rahmatan lil alamin. Ya, jadi kita tak sedikit pun punya ruang untuk merasa besarnya diri kita, ya, merasa hebatnya diri kita tanpa guru-guru kita. Ya, tidak adalah kita di hadapan sesiapa pun dengan maruah dan harga diri kita, melainkan kita telah pun diberikan penitisan ilmu oleh seorang guru. Ya, seorang yang hebat hari ini, Perdana Menteri yang bijaksana mentadbir dan memerintah negara, ya, ulama yang menulis khazanah ilmu, kitabnya berjuta-juta, ya, hakim yang mengendalikan mahkamahnya dengan begitu adil, peguam bela dan peguam cara yang menegakkan keadilan di dalam ruang mahkamah itu. Semua kita tak dapat sesiapa pun mengecualikan diri, berdiri di atas kaki kita sendiri,
melainkan kita semua saat ini terhutang budi kepada guru-guru kita. Ya, siapalah kita tanpa guru kita? Tidak ada ruang untuk sombong sedikit pun, tidak ada ruang untuk angkuh sedikit pun, tidak ada ruang untuk merasa hebat sedikit pun, melainkan kita semua sebenarnya tidak lebih daripada seorang insan yang jahil, seorang manusia yang zalim, jahula, zaluman, jahula. Disifatkan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala zalim lagi jahil. Jadi perutusan Nabi SAW sebagai Nabi membawa risalah Islam sebagai agama dan cara hidup itu telah pun mengubah manusia daripada mereka yang tidak kenal kepada Tuhan, ya, yang tidak kenal kepada siapa Tuhan mereka yang sebenar. Zaman di mana Nabi diutuskan, bukan tidak ada mereka yang mahir menulis. Hebatnya mereka menulis puisi-puisi sehingga ada sayembara puisi setiap tahun. Lalu puisi terhebat, syair yang terpilih, yang dinobatkan sebagai paling baik akan dilekatkan di dinding Baitullah. Ya, Zuhair bin Abi Salma dan sebagainya lagi adalah merupakan penyair-penyair hebat pada zaman itu. Mereka bukan buta huruf, mereka boleh menulis, mereka boleh berpuisi dengan baik. Lalu ketika mana manusia-manusia yang sudah mahir menulis ini masih buta tentang siapa Tuhan mereka yang sebenar, Allah tetap meletakkan mereka sebagai golongan jahiliyah. Mereka jahil bukan kerana mereka tidak tahu menulis, mereka tidak tahu membaca, tetapi mereka jahil kerana mereka tidak kenal siapa Tuhan yang menciptakan mereka. Mereka tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi dan pencipta seluruh makhluk manusia dan lain-lainnya. Lalu Allah Taala menghantar maha guru kepada seluruh guru-guru di dunia, iaitulah Nabi SAW. Ya, Nabi kita Muhammad telah pun bersabda dalam sebuah hadisnya, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya hanya saja aku diutuskan menjadi seorang guru. Lalu Nabilah yang menjadi guru kepada umat ini. Sementara Nabi juga telah berguru kepada sang gurunya. Dan kalau tuan-tuan ingat, setiap kali tibanya Ramadan Al-Mubarak, Nabi akan bertemu dan mengulang semula apa yang disebut sebagai tadarus Al-Quran bersama gurunya, iaitulah makhluk yang dikenali sebagai Jibril alaihi salam, Sayyidina Jibril, Sayyidul Malaikah. Nabi telah berguru daripadanya 23 tahun lamanya. Nabi menerima wahyu yang turun sedikit demi sedikit, bermula dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq 1 sampai 5, sehinggalah kepada ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah sebagai ayat yang terakhir. Jadi manusia tak boleh lari daripada seorang guru. Hatta Nabi SAW pun menerima proses ilmu itu daripada gurunya. Maka jangan sombong saat kita sudah hebat, ketika kita sudah petah berbicara, ketika kita sudah pandai menganalisa, ketika kita sudah bijak mengurus dan mentadbir sesuatu yang diamanahkan pada kita. Jangan lupa pada guru-guru kita, walau di peringkat manapun kita menadah dan belajar dari mereka. Ya, kita belajar daripada guru-guru kita sejak daripada kita berada di alam tadika. Sebelumnya barangkali kita di alam taska. Kita dihantar untuk dijaga, dalam waktu dijaga oleh pengasuh kita diajar. Kemudian kita belajar di tadika, kemudian kita belajar di sekolah rendah, kemudian kita belajar di sekolah menengah, kemudian kita belajar di universiti, kemudian kita belajar lagi, kerana proses pembelajaran itu dalam Islam bermula daripada saat manusia itu hidup sehinggalah manusia itu mati. Maka kita akan terus dalam proses pembelajaran, dan tak kala mana kita berhadapan dengan guru,
kemuliaan seorang guru itu mesti kita jaga. Adab murid dengan guru mesti kita pelihara. Man 'allamani harfan fa ana abdullah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, siapa mengajak aku dia jadi guru, ajak aku satu huruf, maka saat itu aku menjadi hamba sahyanya. Nak menceritakan tentang ketinggian seorang guru, tentang kemuliaan seorang guru. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila Nabi menyebut innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutuskan menjadi guru, sekaligus Nabi seumpama seolah-olah mengisytiharkan kepada dunia ini bahawa satu institusi yang sangat mulia itu, yang Nabi sendiri telah meletakkan baginda sebagai sebahagian daripadanya, adalah institusi pendidikan, perguruan. Ya, Nabi SAW menjadi maha guru kepada seluruh guru-guru. Nabi menjadi contoh dan teladan kepada seluruh guru-guru di dunia ini dalam semua zaman dan semua masa, tak kira mana-mana bangsa, ras, rupa, warna, sehinggalah merentasi sempadan negara. Lalu Nabi SAW itulah guru yang paling mursyid. Nabi itulah guru yang menjadi muaddib kepada seluruh umat. Nabi itu adalah guru yang mudarris sifatnya, muallim sifatnya. Jadi terkumpul di dalam seorang guru itu apa yang menjadi fungsi kepada murabbi yang sebenar. Dialah muallim, dialah mudarris, dialah muaddib, dialah mursyid. Itu Nabi telah tunjukkan kepada kita bagaimana Nabi telah mengajar kepada umat ini akan Alkitab. Allah Ta'ala meletakkan amanah itu di atas pundak Nabi, di atas tanggungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah pun dihantar mari ke dunia. Kan? Allah pilih Nabi itu daripada kalangan makhluk yang namanya manusia, seperti dengan kita, ya'kulu wa yashrabu, makannya Nabi, minum juga Nabi, wa yamshi fil aswaq, Nabi berjalan di pasar-pasar. Tetapi Nabi itu mempunyai fungsi besar. Dengan sabab Nabi dibekalkan dengan amanah besar, iaitu wahyu Allah yang mesti disampaikan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha, katakanlah ya Muhammad, aku adalah manusia macam kamu, tapi aku diwahyukan. Lalu diwahyukan kepada Nabi apa dia, tuan-tuan? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nabi bacakan kepada mereka itu, kepada kita semua, ayat-ayat Allah. Baca. Bila baca, ajak dah. Ajak kan? Baca. Nabi membaca. Para sahabat mengihat mulut Nabi baca. Macam mana Nabi menyebut makhraj. Ha, kha, dad, dal. Macam mana Nabi mendengar dan menerima daripada Jibril, begitulah Nabi membacakan kepada para sahabat. Wa yuzakkihim, Nabi sucikan para sahabat manusia ini daripada al-aqaid al-batilah wal akhlaqil fasidah, daripada akidah-akidah yang palsu dan daripada akhlak-akhlak yang merosakkan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, Nabi lah yang mengajak akan umat ini Alkitab, Quran, hikmah. Tuan-tuan, hukum-hukum hakam Al-Quran dan agama ini dengan terang dan nyata. Itulah Nabi SAW. Jadi nak cerita kata apa, tuan-tuan? Nak cerita kata betapa besarnya kemuliaan dan darajat seorang guru. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Ya, selamat Hari Guru Ustazah Farisha. No? Selamat Hari Guru semua. Ramai ni yang datang, yang hadir bersama kita petang ni, guru-guru belaka. Ya? Allah angkat darjat. Allah kata dalam Quran, yarfa'illah. Allah angkat darjat allazina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kamu, wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka itu akan beberapa darajat. Jadi darjat itu adalah sesuatu kurniaan Allah kepada umatnya yang telah dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran, kitab suci, bahawa orang beriman mempunyai beberapa darjat dan ketinggian. Begitu juga orang yang diberikan ilmu. Sebab itulah, tak kala mana manusia itu punya ilmu, manusia itu sudah pun mempunyai makam dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dengan syarat-syaratnya. Kerana semua kita, tuan-tuan, tak peduli manusia duduk di mana dunia, manusia duduk Amerika ke, manusia tu duduk di England ke, manusia duduk di Sepanyol ke, manusia duduk di Malaysia ke, duduk di Makkah ke, manusia tu duduk di Antartika ke, semua manusia ni umumnya semua manusia ini celaka belaka, kecuali dia orang yang berilmu. Tu dia. Semua orang yang berilmu itu pula celaka belaka, kecuali dia beramal dengan ilmu. Seorang yang beramal dengan ilmu itu juga celaka, kecuali ketika dia beramal dengan ilmu, dia ikhlas dengan ilmunya. Bila kita nak dapat ni semua, kita nak dapat dari mana? Takkan nak dapat automatik macam tu, tuan-tuan. Nabi tak apalah, wahyu Tuhan hantar mai, tu pun malaikat jadi guru Nabi. Kita nak dapat ke mana? Kita nak kenal alif bata, alif patah ba sukun ab, alif patah ta sukun at, alif patah ha sukun ah. Tang mana kita nak boleh tu? Kalau bukan daripada guru. Gurulah yang kenalkan kita a ba ta sa, a b c d. 1, 2, 3, 4. Siapa ajak? Guru kita ajak. Tiba-tiba guru korban ajak kita, kita korang ajak pada guru kita. Boleh kalau begitu? Boleh kalau begitu? Nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak hidup tuan-tuan, hidup kita, anak beranak, keluarga, kerabat kita ini berkat. Nak main berkat lagu mana? Kita belajar daripada guru. Dia ajak kita alif bata, dia ajak kita ABC, dia ajak kita 1, 2, 3, dia ajak kita mengeja membaca, dia ajak kita mengira, dia ajak kita kemahiran hidup, dia ajak kita macam-macam ilmu. Tiba-tiba kita tidak hormat kepada guru. Tuan-tuan, please, tuan-tuan, please. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Tuan Fauzi, orang kuat KPM pun ada ni. Selamat Hari Guru tuan. Ustazah Faris, selamat Hari Guru. Tarjun najata, dalam syair dia kata apa? Kamu mengharapkan perlepasan, kamu mengharapkan kejayaan, kamu mengharapkan keberuntungan, kamu mengharapkan anak kamu jadi anak yang baik, anak betuah, anak bahagia, membahagiakan, anak yang berjaya dunia akhirat. Saya tolong terjemah bagi. Walam tasluk masalikah, tapi kamu tak ikut jalan dia. Masalik tu makna tariq. Walam tasluk masalikaha, makna la ta'khuz tariqaha. Kamu tak ambil jalan, kamu tak ikut jalan dia. No. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya kapal itu tidak akan berjalan di atas daratan. Kapal berjalan di mana tuan-tuan? Dalam ayak. Barulah kapal perahu ke, kapal ke, bot ke, mutu bot ke, peri ke, boleh berjalan. Kena buh layak baru boleh berjalan. Macam itulah kita. Kita nak anak kita bertuah, kita nak anak kita bagus, kita nak anak kita soleh, kita nak anak kita ini sejuk mata hati. Tiba-tiba kita biar anak kita korang ajak biadab dengan guru.
Hari ni tuan-tuan minta maaf cakap, bukan dekat budak-budak biadab dengan guru. Hari ni mak bapak yang mereka itu sebenar-benar menjadi contoh kepada anak-anak, tiba-tiba tunjuk kepada anak-anak teladan tidak baik. Mereka tidak hormat pun pada guru. Beza tuan-tuan. Saya nak abang kat tuan-tuan lah, pasal apa saya mercik guru ni. Bukan pasal saya menikah dengan guru ustazku, Ustaz Abdul Halim Nasir, itu tuan guru kita. No, saya bukan pasal saya menikah, bini saya guru. Saya nak abang kat tuan-tuan, ayah saya guru, mak saya mengajar Quran, ayah saya mengajar Quran, tok wan saya mengajar agama. Saya dalam hidup saya, dalam kerjaya saya, tidak ada kerjaya seindah saya bekerja sebagai seorang guru di sekolah. Nah, abang tuan-tuan, dah belas tahun saya bekerja di Jabatan Agama Islam. No, sampai hari ni kadang-kadang, baru lagi. Hari tu, dalam beberapa hari, masa sebelum PKP, kalang-kalang kabut saja, bila anak tanya, terkeluar apa? Baba nak pergi sekolah. Masih lagi duk tersasul nak pergi sekolah, tuan-tuan. Pasal apa? Sekolah itu begitu indah sekali. Menjadi guru itu begitu indah sekali. Tetapi saya dapat melihat perubahan dari semasa ke semasa yang menunjukkan generasi umat kita semakin tidak menghargai dan menghormati guru. Ini yang malang. Kita nak berkat, zaman kita hidup saling, berapa orang fikir soal berkat? Berapa orang fikir soal rahmat Tuhan? Dia marah kat cikgu pasal cikgu bagi kerja banyak. Ni musim PKP 60 hari dah tuan-tuan. Lah ni bini saya cikgu, dah jadi guru besar dah. Dah anak saya hak sulung jadi cikgu juga. Duk buat apa dalam dia punya YouTube dia tu, dulu dah YouTube, dalam WhatsApp dia buat kerja sekolah dengan budak-budak. Sama dengan tuan-tuan. Kerja daripada rumah, hantar kerja sekolah, budak hantar duk cek. Rumah saya buka, duk tengok budak duk hafal Quran, duk ambil markah. Tuan-tuan, terpaksa ubah. Kita panggil normal baru, iaitu mereka menghidupkan guru ini sudah melalui maya. Terpaksalah guru kita menambah kreativiti mereka. Termasuklah bawah-bawah saya tuan-tuan, guru-guru kafar kita menggunakan kaedah maya. Guru tadika Islam kita menggunakan kaedah maya. Terpaksa menumpang ibu bapa yang ada telefon cerdik, telefon pintar ini, untuk anak-anak mereka gunakan teknologi dalam pendidikan supaya anak tidak ketinggalan. Ini satu perjuangan dan satu pengorbanan. Tiba-tiba saya sedih sangat tu, guru dah buat kerja sekolah, kerja rumah, bagi budak buat kerja di rumah, bapak buat keluar viral marah kat cikgu. Apa bagi kerja sekolah banyak sangat? Bum belang. La ilaha illallah. Yang nak pandai siapa? Yang akan cerdik siapa? Yang akan dapat manfaat siapa? Awak kalau cikgu tu dia tak buat, gaji dia kurang ke? Kalau dia tak hantar kerja rumah bagi anak kita buat, awak gaji dia kurang ke? Gaji dia tak kurang tuan. Dia dapat hujung bulan dapat gaji. Tetapi dia merasai satu tanggungjawab. Dia tak dapat kepuasan sebab anak dia tak dapat ilmu. Anak didik dia tak dapat pengetahuan. Jadi dia berkorban. Tuan-tuan, guru berkorban. Awak tuan-tuan ingat percuma ke? Bukan. Dia guna kredit dia. Dia berkorban dan dia puas membantu anak-anak dia. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya teringat arwah abang ipar saya tuan-tuan. Abang ipar saya ni ramai dalam ni senior Ma'had jugalah. Tapi dia lapis lama dulu, nama dia Mak Syukri. Syukri Haji Said. Dia ni orang Merbuk tuan-tuan. Orang pondok Tok Guru Haji Man Merbuk. Saya ingat dia cerita kat saya, dia ni PTD. Dia kerja PTD. Tapi sebelum dia jadi PTD macam saya lah, sebelum jadi PTA, pegawai tadbir agama, sebelum saya menjadi Tok Qadhi, saya jadi guru dulu. Saya jadi guru dulu. Dia pun jadi guru juga. Dia kata, abang lu jadi, abang mengajar ke dulu, abang mengajar di SIK.
Dia kata tapi waktu tu seronok, dia kata mengajak disik, dia kata abang naik Vespa dia duduk ada lagi, pipi Vespa tu tak tahu pergi ke mana dah lah. Waktu dia duduk cerita tu, Vespa hak dia mengajak tu, Vespa dia duduk pakai tu duduk ada. Dia kata abang pergi sekolah dengan Vespa. Lepas tu dia kata budak-budak zaman tu lah bawa mai buah durian, pak kirim. Nampak tu, pak kirim buah durian mai. Di sekolah tu anak murid bawa mai buah durian. Duri durian tu tak ada. Tuan-tuan boleh imagine kah? Boleh imagine kah durian tak ada duri? Serupa buah limau. Kan? Buah limau Bali tu. Durian tu kan kalau hijau. Dia pangkat duri tu, dia buang duri tu semua, bagi anak bawa pergi kat cikgu. Tak bagi duri tu nanti menyakiti anak dan cikgu. Punya memuliakan cikgu. Saya ingat lagu ni tuan-tuan. Kau belah-belah kita ni jarang dah. Korang dah. Kau belah Balin sik, insya-Allah kau ada lagi kot. No, Sabah Sarawak banyak lagi lagu ni tuan-tuan. Dia bagi tu dia daripada cerita, dia punya bagi ulam tak larat nama kau ulam ah. Pasal apa? Mereka sangat menghargai guru. Mereka sangat memuliakan guru. Orang tua-tua kata besar hati dengan guru, merecik dengan tok guru. Kalau kau belah kita ni pondok-pondok tradisional, tok guru ni tok saduk kira lah tuan-tuan. Anak dia pun ambil bagi kat tok guru. Kalau boleh menantu dia tok guru, Allahu Akbar, apa nak kata? No, bukan kata tok guru, kepala talaah tuan-tuan, dia panggil kepala talaah. Kepala talaah ni duduk baca kitab. Dia tu orang kiri kanan nombor 3 4 tok guru. Kalau kepala talaah main rumah dia pun puas dah. Jadi khalifah untuk tahlil baca Yasin. Sekali lagi bila nak makan, dia angkat kepala kambing buh depan kepala talaah. Memuliakan tok guru. Ini dia ajak dalam agama tuan-tuan. Saya ingat masa saya duduk di Yan, saya pergi dengan Tok Qadhi Yan lah ni, Tuan Syekh Naim, saya ingat lagi. Pergi dengan sahabat saya, Tok Imam Haji Ibrahim, Ustaz Ibrahim di Masjid Sungai Yan. Kami pergi petani jalan pondok tuan-tuan. Di petani ni pondok 3-4 ribu orang biasalah. Petani tuan-tuan. Allahu Akbar. Ada satu orang alim, dia jadi alim pasal apa? Bukan pasal dia mengaji sangat, tapi pasal khidmat dia kepada tok guru dia. Masa dia duduk di pondok, kerja dia ialah bawa kasut tok guru. Punya dahsyat. Bawa kasut tok guru boleh jadi alim. Bawa kasut tok guru makna apa? Makna musahabah dengan tok guru lah. Makna berdamping dengan tok guru lah. Kawan saya ada seorang sini ni, Haji Ak, dia rajin lah dengan Ustaz Ibrahim. Nanti kain salam Ustaz Ibrahim. No, duduk berdamping dengan Ustaz Ibrahim, dengan Tok Guru Zul, insya-Allah kita akan dapat barakah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita memang disuruh supaya membesarkan akan sumber kepada ilmu ini. Guru ni tuan-tuan, kalau terpadam ibarat terpadamlah satu cahaya di langit. Baru ni kita kehilangan pula, Allah ya raham, Datuk Tuan Guru Haji Ismail Kamus tuan-tuan. Cahaya pelita umat yang menerangi kita semua padam. Satu-satu dia akan terpadam. Ada orang dia tak kisah pun, dia tak peduli pun. Tapi kalau kita yang mengaji ni, kita yang tahu bagaimana besarnya pandangan agama kepada institusi ulama, institusi guru ini, kalau kita tak berasa apa, saya tak tahu. Saya tak tahu apakah nanti berita yang akan sampai dari langit untuk kita. Bagaimana Allah akan memberikan kepada kita beritanya, sehinggalah kemudian baru kita tepuk dahi dan menyesal bersama-sama. Tak cukupkah lagi dengan apa yang kita tonton hari ini? Tak tengokkah macam mana bejatnya akhlak hari ini? Dalam bulan Ramadan yang mulia ni tuan-tuan, dia duduk tingkat 4 tu, dia beranak, dia tarik anak dia, rentap keluar, dia lempang anak yang jatuh daripada tingkat 4 boleh hidup. Allah Ta'ala bagi nyawa dan buktikan bahawa yang ambil nyawa bukan kamu. Saat kamu nak matikan anak kamu, Allah tentukan dia hidup dan bernyawa. Tuan-tuan, yang buat tu adalah seorang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Islam macam kita.
kalau kita tak mengaji, kalau kita tak terima daripada guru kita, tak faham apa yang kita belajar, kita kemudiannya akan menjadi biadab dalam hidup kita. Kita akan kurang ajar dengan syariat Allah, dengan agamanya, dengan Allah, dengan Nabi, dengan syariat dan hukum hakamnya. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya teringat tuan-tuan, arwah juga kakak saya meninggal dah. Abang ipar saya pun meninggal, kakak saya pun meninggal lama banyak tahun dah. 2000 apa yang? 2017. 3 tahun dah, Allah yarhamha. Dia ni mengajar di Kuala Lumpur. Kalau lah bawah Tuan Fauzi lah, ya, di Kuala Lumpur. Kemudian dia ni ustazah lah, ustazah. Kakak saya, keluarga saya ni pendek kata ustazah saja, tidak ada melainkan semuanya ustazah. Nampak kat tuan-tuan bagi. Allahu akbar. Jadi kakak saya ni dia mengajar di sebuah sekolah di sana. Sekolah ni sekolah rendah tuan-tuan. Ya, dia mengajar agama, dia mengajar Quran. Dia seorang yang sangat caring tuan-tuan dengan budak-budak. Dia tak ada anak pula kan. Jadi hatinya sangat lembut dengan budak-budak. Satu hari tuan-tuan, satu kes berlaku di satu kelas di mana seorang budak, dia ni anak seorang pegawai perubatan, anak doktor. Minta maaf lah kawan-kawan yang doktor dah. Kebetulan. Saya tak bagi tahu nama kan. Dia ni ayah dia ada klinik, ada klien semua. Sebab dia bagi tahu. Tiba-tiba aja ayah dia balik pergi rumah, ayah dia mai di sekolah, jumpa dengan guru besar. Warning dekat guru besar supaya guru besar bagi tahu kepada semua cikgu-cikgu jangan sentuh anak dia lagi. Saya ingat lagi kakak saya beritahu. Tuan-tuan, dia habaq kat guru besar. Jadi guru besar mesyuarat guru ni habaq dekat cikgu-cikgu semua. Cikgu-cikgu, ustaz-ustazah sekalian, jangan lagi dah sentuh budak ni. Bapak dia dah mai di pejabat baru ni. Dia warning sekolah. Dia warning mana-mana guru, jangan lagi sentuh anak dia. Don't ever touch my son again. Orang putih kata lagu tu lah. Jangan sentuh anak saya lagi. Dia kata saya mai. Dia kata the only son. Dia hanya ada anak tu saja. Dia tinggal passion dia yang ramai. Duk tunggu di klinik semata-mata nak mai warning cikgu-cikgu. Jangan sentuh anak dia lagi. Tuan-tuan, inilah yang dipanggil Melayu tak sedar diri. Aku geram lah tu. Nak kata guna lagi. Sebab tu ada kajian yang menunjukkan golongan yang berjaya hari ni ramai terlupa. Jangan ghalib tuan-tuan. Jangan kita terlupa kita dulu mak ayah kita susah. Hari ni kita jadi senang. Jangan kita biar anak kita jadi susah semula. Kalau hak jenis ni lah yang menyebabkan anak dia jahanam, anak dia rosak, nak sentuh sikit tak boleh, nak marah sikit tak boleh, nak gelin pun tak boleh, angkat suara pun tak boleh, nak kena balut sedia. Apa nak jadi tuan-tuan? Apa nak jadi? Ni, kalau kita mengajar Quran, kita nak kena suruh anak murid kita tengok mulut kita. Ni tengok mulut ustaz, ni tengok mulut ustaz. Tengok betul-betul kita kata dekat dia, sebut betul-betul kalau ni balik babak, balik marah. Yang marah sangat tuan-tuan pasal apa? Sebab cikgu-cikgu kita ni kan sekolah rendah pula kan perempuan ramai. Tuan Pozi kan perempuan ramai. Jadi bila perempuan ramai ni ada yang bukan tekat mulut cai, kadang ada tangan sikit dia sentuh sikit. Dia sentuhlah sikit. Tah dia kekutir tang mana tak tahu. Balik pi habang kat pak, kata cikgu kutir dia. Tu yang pak timpa main sekolah, warning jangan sentuh anak dia lagi. Allahu akbar. Ya Ustazah Mariani, selamat hari guru. Adik iparku. No? Mama. Hari ni mama ada di sana. Tuan-tuan, kalau kita biadab dengan guru, anak kita akan biadab dengan guru. Kalau kita jadi ibu bapa, kita tak hormat guru, anak kita akan hilang berkat ilmu. Dengar tu.
Kalau bapa mak biadab dengan guru, anak tidak hormat akan guru. Kalau sudah tidak hormat akan guru, jangan diharap berkatnya ilmu. Tak berkat ilmu dia. Dia boleh jadi pandai. Dia boleh jadi bijak. Dia boleh jadi cerdik. Zaman lah ni ramai ibu bapa. Dia kalau anak dia berjaya, dia bukan nak ipis-rik kat guru-guru kat sekolah. Anak dia mengaji sekolah kebangsaan Jalan Pegawai. Dapat jadi PSA 6A. Dia bukan pergi terima kasih kat cikgu sekolah itu. Dia pergi terima kasih kat pusat tuition. No. Kalau berjaya pusat tuition. Kalau gagal cikgu sekolah tu. Mampui. Nasib seorang guru. Allahu Akbar. So, kalau nak bagi berjaya 6A, boleh tak boleh? Boleh. Walaupun bapa ibu tak hormat guru. Boleh tak boleh? Boleh. Ni nak cerita kat tuan-tuan ni. Nak cerita kat tuan-tuan. Pukul berapa dia? 4-12 minit dah terlajak. Nak cerita juga, tak kira. Nak cerita kat tuan-tuan. Ada satu ibu komplain sekolah ni. Komplain guru. Saya sebut dulu dalam kuliah. Pasal apa? Dia kata, apa ni cikgu-cikgu ni sekolah ni? Bila main nak periksa ya, buat baca Yasin. Buat semayang hajat, buat baca Yasin. Cina tak kena baca Yasin pun boleh skor. La ilaha illallah. Tuan-tuan nak kata apa mak pak lagu ni? Buat baca Yasin pun tak kena. Buat mayang hajat pun tak kena. Cina mata sepet tu tak ada baca Yasin pun. Hang beriman ke tak ni? Kalau beriman takkan cakap lagu ni. Tapi ni nak abang realiti yang sedang berlaku di luar. Ni yang sedang berlaku di luar tuan-tuan. Saya teringat lagi waktu saya duduk bertugas di Langkawi dulu. Long time ago. Kan? Allahu Akbar. Duk jumpa dengan kawan polis, pegawai kanan polis duk mai turun mai sebab mahkamah. Dia mai nak bawa untuk kes mahkamah. Dia kata, kalaulah saya tak bubuh buah kapet, dia kata, saya tak bubuh lalaci meja, dia kata, ramai ibu bapa saman guru. Kita selamat, kita cuba nak selamat. Jangan bagi bapa saman guru, ambil tindakan kat guru. Nah, abang kat tuan-tuan. Sampai macam tu layan guru. Ada seorang cikgu, anak murid dia ada salah. Dia pegang sikit tudung ni, pegang sikit. Kak tengok adik kena pegang, kak telefon mak. Mak duduk di situ lah, di pulau itu. Bukan semua orang pulau, kawan-kawan saya pun ramai. Tapi nak cerita ada juga sekerat dua hak macam ni. Tapi tak mana pun ada. Nak abang waktu tu dah kebetulan di situ kan. Telefon pergi dekat mak. Mak dia timpa mai. Turun mai. Mana? Cikgu mana? Oh, anak cikgu tu. Pi pegang tudung tu. Kocak beringgut kepala-kepala. Bagi warning kat cikgu tu. Pasal sentuh anak dia. Kan? Kalau depan-depan saya, dia kata, awak kak betul sungguh lah. Ya Allah Tuhan. Jangan harap ilmu anak kita esok berkat. Anak kita boleh pandai, anak kita boleh cerdik. Tapi makin pandai, makin buah, makin cerdik, makin ganas. Dia balik esok bila dia berjaya, dia bongkak, dia sombong, dia tak peduli kita padan muka. Tuan-tuan faham ke tak? Kita ada anak, kita kena berhutang dengan guru-guru. Kita ada anak, kita kena terima kasih kat guru-guru. Kita jangan lupa pengorbanan mereka. Kita jangan lupa doakan mereka. Pasal apa? Doa itu akan kembali kepada kita. Anak kita akan mewarisi apa yang akan kita tinggal. Kita akan tinggal. Tuan dah ada banyak harta mana? Tuan semua kena tinggal. Tuan ada apa? Semua kena tinggal. Kita tinggal semua. Tapi kalau anak kita tak betul, anak kita jadi mangkang, anak kita separuh masak, waktu tu siapa nak menyesal? Kita juga. Waktu tu siapa nak malu? Kita juga. Sebab tu tuan-tuan, jangan lupa kepada guru. Tuan-tuan, saya masih ingat. Sampai kelas saya tak lupa. Saya ni tuan-tuan, saya dulu guru disiplin lama, tuan. Guru disiplin lama. Di Maktab Mahmud Alut Stang tu, saya guru disiplin lama. Ada yang keluar, yang dibuang dari sekolah di masa saya. Saya sedih terpaksa ambil tindakan. Tapi saya masih ingat, saya ambil tindakan dengan peraturan, setelah nasihat, setelah amaran, setelah peringatan. Tapi yang saya nak cerita betapa indahnya saat-saat apabila saya disantuni oleh pelajar, bekas pelajar saya yang saya ambil tindakan buang sekolah. Tuan-tuan, kita serba salah ni, kecil hati kat siapa aku ni?
Sedih kat siapa aku ni? Pasal apalah budak macam ni aku terpaksa buang. Tuan-tuan. Sebab tu saya nak pesan ni, guru-guru ada dalam tugas lagi. Saya nak pesan kawan-kawan saya ada jadi pengetua, tolong pesan Zat kat guru disiplin. Tolong pesan. Sebab guru disiplin mempunyai kuasa yang diperturunkan oleh pengetua untuk merotan. Jadi kita ini mudah menjadi sasaran. Kita akan dibenci oleh pelajar. Kita kena jaga sangat hati kita. Kita jaga. Saya tuan-tuan, ya Allah, saya ingat nak cerita kat tuan-tuan juga. Ni budak tu, bila saya nak rotan, saya masih ingat budak-budak jantan ni, budak-budak laki-laki ni, saya selalu touching depa, pegang. Nak rotan saya akan pegang dia. Budak nakal ni kita kena pegang, sentuh dia dan bagi tahu. Saya bagi tahu, macam mana kita bagi tahu anak kita. Saya katalah nama dia bulan ni, apa nama, Ilyas. Ada anak murid saya seorang, orang Perlis lah jadi ustaz dah. Ilyas, ustaz sayang Ilyas, kata kat dia. Bila kita nak tibai tu, kita suruh dia tengok mata kita dulu. Hak kita nak ambil tindakan sebelum kita tibai. Ni, cuba tengok mata ustaz. Dia pun tengok mata. Enta nampak dalam mata ustaz ni, ustaz benci kau, ustaz sayang kat enta. Dia nanti jawab benci kau sayang. Confirm dia jawab sayang. Salim, kena salam kat dia. Salim Nasir. Kan? Confirm dia jawab sayang. Pasal apa? Pasal dia takkan kata benci sebab kita betul sayang. Kita pun abang ustaz sayang enta macam mana ustaz sendiri. Tetapi kita bukan malaikat. Kalau kita bukan malaikat, kita boleh tersilap tak? Kita boleh tersilap. Kalau kita tersilap, baliklah ke pangkal jalan. Lah ustaz nak tanya enta, ustaz nak yang jawab ni bukan setan. Hak jawab ni ilmu. Enta jangan tanya setan, enta jangan tanya nafsu amarah, enta tanya ilmu hak ustaz ajang. Ustaz ajang enta tafsir, ajang enta hadis, ajang enta Quran, enta jawab hak tu. Lah ustaz tanya enta ada buat salah tak buat salah? Tuan-tuan, takat saya hidup ni, Allahu Akbar, indahnya zaman itu. Nak abang kat tuan-tuan. Sebab anak murid saya yang mereka ni buat salah, tak ada siapa lawan. Mereka mengaku kata mereka buat salah. Pasal apa? Pasal kita tanya dengan hati kita. Enta mengaku, enta buat salah tak? Buat salah. Kita pun pegang dia. Kita bukan malaikat kan? Betul. Betul tak kita bukan malaikat? Betul. Oleh kerana kita bukan malaikat, kita buat salah. Tapi tak apa. Kita balik, kita buat pembetulan. Lah ustaz nak tanya, bila orang tu buat salah, dia langgar peraturan, dia patut tak dihukum? Tanya pula. Hukum pun tanya dia. Ni, apa nama, Ustaz Hasan Abdul Haq ni. Ni semua nak jadi pengetua belakang ni. Mau ingat, bila kita nak hukum, kita tanya dia patut tak dia dihukum? Dia akan jawab, patut. Allahu Akbar, nikmat tuan-tuan. Syok zaman tu. Patut tak? Patut. Baik, kalau patut, lah ustaz tanya enta, berapa rotan yang patut enta kena? Tu dia Tuan Puzi tanya, berapa rotan enta patut kena? Dia pun abang, 3 rotan. Jangan 3 rotan banyak. 1 rotan, ustaz sedekah balik. Ustaz ambil 2 rotan saja. Boleh? Boleh. Tengok mata ustaz, dia pun tengok. Nampak tak ustaz sayang enta? Sayang. Enta sayang ustaz tak? Sayang. Cantik. Bila dia kata sayang, Bismillahirrahmanirrahim. Ni ustaz tibai enta, bukan ustaz tibai enta. Ustaz tibai setan yang duduk dalam perut enta. Panggil kan? Lepas tu dia pun kali. Jangan lupa tuan-tuan, tanya dulu ada sakit jantung ke, ada penat ke, ada sakit buah pinggang ke. Kena tanya. Ada bisui tak? Ada peracut tak? Pegang pungkok dia. Tibai di pungkok ni. Apa ni? Ada apa di pungkok? Tengok, ada beg duit. Wak keluar dulu. Bismillah, elok-elok, tibai. Piap. InsyaAllah, tuan-tuan. Tapi, kadang-kadang itulah. Buat lagi. Ada sebahagian dia buat perbuatan itu sudah tak boleh nak dimaafkan. Kena buang sekolah. Saya nak cerita juga kat tuan-tuan sahabat Ustaz. Saya nak cerita kejadian dalam bulan Ramadan ni. Allah Ramadan menyaksikan satu detik yang bagi saya sangat menyentuh hati.
Satu hari saya bawa kereta, saya bawa isteriku ini dan anak-anakku nak balik ke kampung, nak balik Pondok Tanjung Bedi, pasal saya nak buka puasa di sana. Baliklah, keluarlah daripada rumah saya ni, naik flyover tu, turun-turun. Waktu tu tak ada flyover, naik kot atas batas kereta api lah, lalu kot Pacific apa semua, sampai depan kona kanan. Kona tentu ada komplek Kancut tu. Kona tayar pun pecah. Ustaz Osman, selamat Hari Guru Ustaz. Elok kona tayar pecah. Dia pi tepi tuan-tuan. Allahu Akbar. Tengok jam pukul 5.30 apa hasang keluar. Aduh, dia buka lagi tak tahu. Tuan-tuan, baru duk kira nak buka tayar saya, tayar pun tak pandai buka. Duk sat mai sebiji mutu 2 orang budak muda. Tuan-tuan, budak remaja. Depa mai daripada sebelah sana. Lepas tu depa mai kat saya. Saya tengok-tengok, la ilaha illallah. Diriku masih cam. Budak inilah pelajar yang saya terpaksa buang daripada sekolah kerana kesalahan berat yang dia lakukan, tuan-tuan. Tuan-tuan, dia tanya, "Oh ustaz, awak tayar pecah ke ustaz?" Dia kata, "Apa tayar pecah?" Tak apa, mai kami buat. Depa lah buka tayar tu, tuan-tuan. Depa buka tayar, depa bawa keluar, dah jack apa semua tinggal tang tu, depa bawa pi tampung. Tuan-tuan, bulan Ramadan, balik mai pasang pula. Pasang, prum, pecah lagi sekali. Depa nak buka lagi. Saya kata cukup, tak apa. Nanti ustaz panggil depa mai. Tak apa, terima kasih. Ni anak duduk di mana? Tanya. Lah duduk mengaji di mana ni? Depa abang kami duduk mengaji di Raudhah. Waktu tu mak tak mahu pokok senar lah ni. Depa tak keluar pergi sekolah menengah. Depa pergi sekolah Arab juga, tuan-tuan. Pergi di Raudhatul Ulum. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.